Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pengajian Kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Kita telah pun sampai kepada fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Halaman yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Setengahnya makanan itu memberi manfaat, dan setengahnya lagi makanan itu memberi mudarat, dan setengahnya makanan itu menjadi penawar, dan setengahnya makanan itu merupakan racun. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan di dalam perut, kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar dengan sebab tidur dan seumpamanya. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahir, iaitu julap. Adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka senantiasalah ia memfitnahkan dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang mensebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili meneruskan perbicaraan fasal yang kedua pada menyatakan tentang telinga, berhubung tentang nilai apa yang didengari oleh dua lubang telinga manusia. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili nyatakan kepada kita, apa yang didengar itu sama seperti apa yang dimakan. Malah yang didengar itu lebih mendatangkan kesan daripada apa yang dimakan. Apa yang kita makan, ada ketikanya yang makan itu mendatangkan manfaat, ada ketikanya yang makan itu mendatangkan mudarat, ada ketikanya yang kita makan itu penawar, dan ada ketikanya yang kita makan itu adalah racun. Begitulah apa yang kita dengar. Yang kita dengar itu boleh jadi yang didengari itu memberi manfaat, yang didengari itu mendatangkan mudarat, yang didengari itu sebagai penawar, menakutkan apabila yang didengari itu sebagai racun yang membunuh hati sanubari. Sekali lagi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan, setelah dibuat perbandingan di antara makanan dengan apa yang didengari oleh dua lubang telinga, nisbah kemudaratannya, apabila kita melihat mana yang lebih mudarat, makanan yang dihadam dalam perut ataupun yang didengari, yang dihadam di hati sanubari, maka
yang didengari, apa yang didengar, yang dihadam di hati sanubari manusia itu lebih mendatangkan mudarat daripada apa yang dimakan, yang dihadam di dalam perut. Dan dia menyatakan juga kepada kita bahawa apa yang dihadam dalam perut itu sempurna hadamnya disebabkan tidur. Apabila tidur, sempurnalah penghadaman. Tetapi apa yang didengar, ianya akan mendatangkan kesan yang mendalam di hati sanubari. Kenapa ia menyatakan sedemikian? Kerana Asy-Syaikh Al-Imam Atha'illah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari wafat pada tahun 709 Hijrah menyatakan dalam kalam hikmahnya Syarah Al-Hikam, tamakkunu halawatil hawa fil qalbi huwa min da'il udal. Al-Intaha Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Atha'illah Askandari. Artinya meresap kesedapan, kenikmatan hawa nafsu di hati sanubari manusia, itulah penyakit yang paling sukar untuk diubati. Meresapnya kesedapan, kelazatan hawa nafsu di dalam hati sanubari manusia itu, ianya adalah penyakit yang paling sukar untuk diubati. Apabila hati sanubari meresap ke dalamnya hawa nafsu, maka ianya adalah penyakit yang paling sukar diubati. Kerana apa? Ianya mendatang kesan apa yang disebut al-jazbah, tarikan. Dan lebih mudah orang Melayu kata ketagihan. Maka hati sanubari akan ketagih. Ketagih dengan kelazatan hawa nafsu. Kelazatan hawa nafsu itu apa? Kelazatan hawa nafsu itu ialah kejahatan daripada hawa nafsu. Kejahatan yang hawa nafsu itu telah meresap masuk di hati sanubari, maka kesannya hati sanubari ketagih dengan kejahatan dari hawa nafsu. Maka apa yang didengar tak habis begitu sahaja. Apa yang didengar itu meresap ke dalam hati sanubari. Orang Melayu kata apa yang didengar itu terpahat di hati sanubari. Apabila dah terpahat di hati sanubari, dah meresap di hati sanubari, khawatir yang didengari itu merupakan nilai-nilai kejahatan. Maka setiap perkara yang jahat itu bersifat ketagihan. Oleh itu hati sanubari akan ketagih dengan kejahatan. Maka apabila dah ketagih, ianya adalah penyakit yang paling sukar untuk diubati. Ya, apapun bentuk kejahatan itu ketagih, apapun bentuk kemaksiatan itu ketagih. Ya, ketagih. Siapa yang tagih? Hati sanubari. Apabila hati sanubari dah ketagih, itulah penyakit yang paling sukar untuk diubati. Tamakkunu halawatil hawa fil qalbi huwa min
Da'il Udal. Al-Intaha Al-Syaikh Al-Imam Ibn Atta'illah As-Skandari. Baik, ianya akan menjelaskan kepada kita satu perkara yang menjadi khilaf di kalangan ulama, ya, berhubung tentang apa sebenarnya kedudukan hati sanubari manusia ni. Kerana Al-Syaikh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam menyatakan bahawa dalam diri manusia itu ada dua roh. Yang pertama, ruhul hayah, yang dikenali dengan nama nyawa, dan yang kedua disebut ruhul yaqazah, yang dikenali dengan nama panca indera. Maka Allah Ta'ala sediakan kepada manusia ini dua unsur utama untuk manusia jalani kehidupan. Yang pertama, nyawa. Nyawa itu adalah ruhul hayah, roh kehidupan. Yang kedua, panca indera. Panca indera tu apa? Ruhul yaqazah, roh yang membolehkan mata melihat, roh yang membolehkan telinga mendengar, roh yang membolehkan hidung menghidup, roh yang membolehkan lidah merasa. Begitu juga roh yang membolehkan dua telapak tangan, dua telapak kaki memahami tentang sentuhan. Baik, maka itulah dia ruhul yaqazah. Apa yang didengar, maka didengar aja, maka ianya mengalir masuk di dalam hati sanubari. Dalam hati sanubari itu adanya ruhul yaqazah, roh panca indera, roh yang membolehkan mata melihat, telinga mendengar. Jadi roh inilah yang merupakan ketagihan. Roh tu yang ketagih. Ruhul yaqazah, roh panca indera tu yang ketagih. Ruhul hayah tu apa? Nyawa. Nyawa tu apa? Pernafasan. Ya, coronavirus. Baik, dia telah mengganggu sistem pernafasan dalam kerangka dada manusia. Baik, Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijrah, bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Syaikh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Pun begitu, Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah juga mendatangkan pendapat yang lain, bahawa Allah jua yang mengetahui zat roh manusia ni. Kulir ruhu min amri rabbi, katakanlah olehmu ya Muhammad, roh itu adalah urusan pekerjaan Tuhanku. Kita tak tahu roh tu apa. Hakikat sebenarnya Allah jua yang mengetahui. Pun begitu, kita hanya tahu sifat roh tu. Bila sebut tentang ruhul hayah, roh panca indera tu sifat dia. Ruhul hayah, roh nyawa tu, itu sifat pernafasan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, pernafasan. Ruhul yaqazah, panca indera, itu sifat dia. Ya, melihat, mendengar. Baiklah, maka pendapat yang kedua yang tidak masyhur menyatakan roh ni sifat dia tu ada tiga. Itu Imam Al-Ghazali bawa pendapat yang lain dan tidak dinyatakan kepada kita siapa tokoh yang menyatakan sedemikian. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, pendapat Al-Syaikh Al-Imam Izzuddin Abdul Salam. Ada pendapat yang kedua yang Imam Al-Ghazali kemukakan, bahawa roh tu ada tiga sifat dia. Yang pertama, ruhus sultaniyah,
Ruh sultaniyah, ruh yang bersifat penguasaan, yang diletakkan di hati sanubari manusia. Yang kedua disebut dengan nama ruhur ruhaniyah, roh kepada nyawa manusia. Kerana nyawa manusia ni kita pandai mengukur dari segi pernafasan. Dia ada roh lagi istilahnya. Yang pertama, ruhus sultaniyah, roh dalam bentuk penguasaan. Penguasaan minda manusia yang diletakkan di hati sanubari, sama ada akal maupun nafsu. Yang kedua, ruhur ruhaniyah, roh yang ada pada sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia. Kerana kalau kita nampak manusia tu bernafas, kita kata bernyawa, ada roh tu. Kalau tak bernafas, matilah tu. Itu yang kita faham, ruhur ruhaniyah. Yang ketiga disebut ruhul jasmaniyah. Ruhul jasmaniyah, roh jasmani. Roh jasmani ni apa pula? Roh yang ada mengikut aliran darah. Darah tu mengalir. Kalau darah tu dah tak mengalir, roh tak adalah. Sama ada dia tu berada di antara kulit dengan daging, begitu juga daging dengan urat-urat saraf. Allah jua yang maha mengetahui. Tapi apabila seorang itu mati, postmortem, darah tak ada. Pengalaman Walid, engkau mandikan jenazah orang yang aksiden, 5-6 orang dah mandikan, kita hairan, darah dia tak ada, hilang darah dia. Ramai orang bertanya, pergi mana darah tu? Maka jawapannya kita boleh bagi ruhul jasmaniyah, ruhul sultaniyah, ruhul ruhaniyah, ruhul jasmaniyah. Itu sifat. Tetapi zat roh, Allah jua yang maha mengetahui. Yang nak dibahaskan di sini adalah yang pertama, ruhul sultaniyah, roh yang dalam bentuk penguasaan. Dia menguasai minda, menguasai fikiran dan perasaan. Itulah yang ketagihan. Apabila ketagih ni kesan daripada pemikiran dia dan perasaan dia. Jadi perlu dirawat fikiran dan perasaan. Perlu dibentuk semula akal dan nafsu. Kerana akal melahirkan fikiran, nafsu melahirkan perasaan. Jadi di antara dua panca indera, penglihatan mata dengan pendengaran telinga, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili menyatakan kepada kita bahawa kesan pada pendengaran telinga ni, kesan pada pendengaran telinga tu, dia kesan yang lebih mendalam, pengaruh dia tu lebih, kesan yang lebih mendalam. Dia lebih mempengaruhi, kita kata ruhus sultaniyah, minda dan fikiran dan perasaan, akal dan nafsu. Sebab itu dia kata kat sini, maka terkadang berkekalan ia di dalam hati seumur hidup. Dendam kesuman, dendam kesuman, dendam kesuman, dia tak akan lupakan sampai dia mati. Dendam ni sampai mati, dia tak akan lupa punya. Kenapa? Itu kesan daripada panca indera telinga tu. Sebab itu perlu dijaga, perlu dipelihara, perlu dikawal selia.
panca indera 2 lubang telinga dan mendatangkan was-was, bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Ketagih kan, kalau orang kata ketagihan dadah, jadi sukar nak diubati kerana ketagih. Jadi kalaupun maknanya dia dah bertaubat, dia perlu niatkan dia berpuasa daripada dadah tu. Dia perlu niat dia berpuasa. Bila nak berbuka, tunggu dia meninggal dunia. Nyawa dah dicabut aja, aku berbukalah. Nak buka macam mana kau dah mampus? Istilahnya begitu. Jadi orang yang ketagih ni, dia kena sentiasa berniat dalam hati dia berpuasa, menahan diri. Ya, apa pun bentuk kejahatan tu ketagih. Minum arak ni ketagih. Minum arak ketagih. Jadi isap rokok pun ketagih. Jadi tak mudah. Mungkin dia dah bertaubat, tapi dia mungkin berpatah balik. Kerana kesan yang amat mendalam tu yang dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili akan kebinasaan yang besar. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengaran telinga dan segala anggotanya, iaitu anggota yang 7, sebelum ditanya daripadanya pada hari kiamat. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala ayat 36 surah Al-Isra, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna sam'a wal basara wal fuada kulla ulaika kana anhu mas'ula. Artinya bahawasanya pendengar dan penglihat, pendengaran telinga dan penglihatan mata dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili dalam menamatkan fasal yang kedua pada menyatakan telinga, didatangkan keterangan hujah ayat 36 surah Al-Isra. Ni panjang perbahasan, kerana dinyatakan tadi tu, maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal. Kenapa disebut orang yang berakal? Kerana berdasarkan firman Allah ayat 36 surah Al-Isra, pendengaran telinga, penglihatan mata dan akal, dan hati sekalian itu. Jadi hati itu maknanya akal fikiran manusia itu kesemuanya akan ditanya di hari kiamat kelak. Dengan kata lain, apa yang dilihat, apa yang didengar dan apa yang difikir, idea dari akal kita ni, semuanya akan ditanya nanti di hari kiamat. Itu yang berat tu. Baik, menjelaskan perkara ini kerana ialah ayat 36 surah Al-Isra itu, maka ulama berbeza pendapat berhubung tentang kalimah fuad. Kalimah fuad. Fuad ini kalau kita lihat, dia daripada kalimah fa'ada. Fa alif hamzah dal. Fa'ada
yaf'adu fuad. Fa'ada yaf'adu fuad itu maknanya hati, tapi hati yang murung, hati yang gundah gulana, hati yang sakit hati, bengkak hati, makan hati, iri hati, kecil hati, apa lagi? Bengkak hati, cepat mati. Jadi istilah-istilah tu disebut fuad. Hati yang bermasalah, kelazimannya orang Arab akan sebut fuad. Dan itulah dia yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Kalau kita jumpa perkataan fuad daripada fa'ada yaf'adu fuad, merujuk kepada kecil hati, makan hati, bengkak hati, iri hati. Bukan senang hati tau. Tu makna fuad. Kalimah tu. Jadi kena belajar ilmu wada'. Ilmu wada' ialah ilmu untuk kita letakkan perkataan-perkataan yang tertentu tu apa maknanya sesuai. Kalau tidak, dia perkataan Arab ni kalau dalam ilmu usul fiqah, kerana usul fiqah tu dia ambil daripada ilmu wada'. Jadi dia ada kalimah yang sareh maknanya dan kalimah yang kinayah maknanya. Yang sareh yang jelas, kinayah ni yang boleh ditanggungkan dengan banyak makna. Tapi untuk fuad ini, fa'ada yaf'adu fuad ini, dia adalah kalimah yang sareh untuk hati yang gundah gulana. Tu ilmu wada'. Ilmu wada' nak jelaskan. Ya, baik. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala dah isytiharkan dengan perakuan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan kalimah inna sama'a wal basara. Inna li taukid. Nasab isim rafa' khabar. Inna sama'a wal basara wal fuada. Tapi kat sini kata kula ini kena tengok Al-Quran ni betul-betul. Dekat sini dia kata kula kan, patutnya kullun ulaika kana anhu mas'ula. Nasab isim kullu kan. Jadi dia jadi rafa' khabar. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kena betulkan tu. Jadi inna sam'a, as-sam'a tu jadi isim. Waw tu huruf ataf. Al-basara pun isim. Wal fu'ada pun isim. Huruf waw tu ataf. Tapi ataf di sini kita kata maknanya kalau dalam ilmu ma'ani iaitu dia ada hubungan litartib ma'at tarakhi, mengikut tertib dan mana awal mana akhir. Allah mulakan dulu dengan pendengaran, kemudian penglihatan, dan yang terakhir hati. Maknanya di situ kesannya yang lebih mendatangkan kemudaratan itu adalah pendengaran, penglihatan, barulah hati, kerana hati itu diterima sahaja. Baik, di kalangan ulama berbeza pendapat tentang yang dimaksudkan dengan fuad di sini ni. Adakah ianya merujuk kepada hati sanubari ataupun merujuk kepada unsur di dalam hati sanubari?
Itu perbahasan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah. Kenapa Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah nak minta penjelasan perkara ini? Ialah kerana kalau disebut hati sanubari, hati sanubari itu apa yang nak dipersoalkan nanti di hari akhirat terhadap hati sanubari. Kerana hati sanubari itu, kata Imam Al-Ghazali, dia yang pertama ibarat kolam yang mengalir padanya 4 batang sungai. Dia terima. Dan Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa hati sanubari itu pada peringkat tahap kedua dia adalah malakul muta', raja yang ditaati. Setelah dia dapat maklumat, dia akan mengarahkan tenteranya. Penglihatan, pendengaran, lidah, pertuturan, sentuhan. Jadi pun begitu, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan ini menunjukkan fuad di sini bukanlah kepada hati sanubari, tetapi unsur di dalam hati sanubari. Kerana hati sanubari manusia ini ada 2 unsur. Unsur yang pertama akal, dan unsur yang kedua nafsu. Akal yang melahirkan fikiran, nafsu yang melahirkan perasaan. Sama ada akal itu melahirkan fikiran yang baik, idea yang baik, disebut yaqazah. Ataupun akal itu menghasilkan fikiran yang jahat, iaitu ghaflah. Begitu juga akal itu ada unsur yang nafsu, hati sanubari itu ada unsur kedua, iaitu nafsu. Nafsu akan memprodukkan perasaan. Sama ada perasaan yang baik disebut iffah, simpati, itu perasaan yang baik, iffah. Ataupun perasaan yang jahat disebut syahwah. Oleh itu, fuad di sini bukan hati sanubari, tapi fuad di sini adalah al-aqlu ataupun uqul, iaitu akal. Kerana akal itu akan melahirkan fikiran. Jadi fikiran tu yang kita kata idea. Idea tu nanti yang akan dipersoalkan di akhirat. Idea. Kerana idea kita, buah fikiran kita, teruskan PKP sampai hari kiamat. Itu contoh idea dia, buah fikiran dia, itu akan dipersoalkan. Itu akan dipersoalkan. Idea itu akan dipersoalkan. Buah fikiran itu akan dipersoalkan. Bukan hati sanubari. Maknanya unsur yang ada di dalam hati sanubari. Pun begitu, tokoh ulama tafsir al-mutaakhirin Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, wafat pada tahun 864 Hijrah, dan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah. Kedua-duanya gurunya Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dan muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti buat tafsir namanya Al-Jalalain. Sekolah Arab semua belajar tapi tak pernah faham, khatam pun tidak. Menjelaskan. Oleh itu, fuad itu sebenarnya merujuk kepada hati sanubari. Pun begitu,
Yang akan dipersoalkan ialah unsur. Unsur di dalam hati sanubari. Tetapi makna fuad itu tetap membawa erti hati sanubari. Cuma yang dipersoalkan ialah unsur di dalam hati sanubari. Baik. Oleh kerana Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa fuad di situ merujuk kepada akal. Akal yang akan dipersoalkan. Oleh itu, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan akal yang ada telinga, bukannya hati sanubari yang ada telinga. Baik, dibahas lagi sebagaimana perbahasan Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah, bahawa manusia ada dua penglihatan. Penglihatan mata kasar disebut basar, dan penglihatan mata hati yang disebut basira. Tetapi istilah itu tak digunakan untuk tak ada telinga kasar dan tak ada telinga hati. Tetapi istilah yang digunakan di zamannya Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, mengambil juga keterangan daripada Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 505 Hijrah, 100 tahun, menyatakan bahawa yang biasa digunakan dua istilah. Yang pertama, azanuz zawahir. Azanuz zawahir, telinga zahir. Dan azanul uqul, telinga akal. Jadi tak guna perkataan basar, basira, tak guna istilah sama, sami'a, tak ada. Menggunakan dua. Azanuz zawahir, telinga zahir. Azanul uqul, telinga akal. Maka telinga akal ni yang akan dipersoalkan. Kerana apa yang didengari oleh telinga zahir, dua lubang telinga, disalurkan terus ke hati sanubari, memasuki telinga akal. Telinga akal yang akan buat keputusan. Telinga akal yang akan buat keputusan. Kerana kita kata golongan etis, akal lagi cerdik, tapi tetap tak nak beriman. Saintis, akal lagi cerdik, akal dia mathematics, advanced, hebat, tapi apa masalah dia? Nanti kita akan bahas. Maknanya telinga akal ini diperlukan cahaya, iaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahawa ilmu itu berbeza dengan hidayah. Akal itu tempat ilmu, tetapi hidayah itu nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti kita akan bahas tentang dalam kitab Mukasyafatul Qulub, dalam kitab Mishkatul Anwar. Baik, sebab itu nak dijelaskan di sini bahawa bukanlah hati sanubari itu yang akan dipersoalkan, tetapi akal yang akan dipersoalkan. Kerana akal itu akan melahirkan fikiran, buah fikiran, idea.
Dan tidak disebut di sini azanun nufus, telinga nafsu, tak ada. Istilah yang tak ada. Yang disebut telinga akal. Sama ada ketika itu akal akan melahirkan fikiran yang baik atau fikiran idea yang jahat. Hebatnya akal manusia. Ada lubang telinga. Baik. Dalam membuat perbahasan perkara ini lebih panjang, maka Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi datangkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 285 surah Al-Baqarah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Berkatalah mereka itu orang-orang yang beriman, yang mengikut syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka perkatakan? Perkataan mereka itu sebagai pengikraran, pengakuan. Sami'na, kami telah mendengar. Wa ata'na, dan kami mentaati. Ghufranaka, ya Allah, ampunilah dosa kami. Rabbana, wahai Tuhan kami. Wa ilaikal masir, kepada Dikau jualah tempat kembali. Baik, maka perakuan dan pengikraran orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menitkan dalam Al-Quran ayat 285 surah Al-Baqarah sebagai satu penghormatan dari Allah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa qalu sami'na, berkatalah mereka itu, sami'na, kami telah dengar. Baik. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan perakuan daripada para sahabat. Sami'na, kami telah mendengar. Kami telah mendengar ni bukan sembarangan. Kami mendengar dengan dua lubang telinga kami. Kami dengar dengan dua lubang telinga kami. Azanuz zawahir, telinga-telinga zahir. Dan kami dengar dengan telinga akal-akal kami. Azanul uqul, dengar dengan telinga akal-akal kami, dan kami mentaatinya. Gulungan kufar, kafir Quraisy, dengar tak telinga zahir dia? Dengar, tapi telinga hati dia, telinga akal dia tak dengar sama sekali. Boleh. Nak cakap telinga hati pun boleh. Tetapi nak dijelaskan istilah ini kerana akan dipersoalkan nanti tu. Akal tu, kerana akal tu yang ada telinga, ibaratnya ada telinga. Lebih hebat telinga akal daripada dua lubang telinga. Dua lubang telinga ni dia menyalurkan saja, salurkan saja.
isi apa yang didengar. Yang memproses tu telinga akal. Ya, telinga akal. Sebab itu yang akan dipersoalkan nanti di akhirat. Baik, maka menjelaskan hal ini, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menjelaskan kepada kita tentang peranan telinga akal yang akan melahirkan fikiran. Bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, telinga akal itu mendengar dan melahirkan fikiran yang baik, buah fikiran yang baik. Sebab itu disebut wa ata'na, dan kami mentaati perintah apa jua suruhan mu ya Allah melalui tunjuk ajar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjelaskan lagi, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, datangkan lagi hujjah ayat 193 surah Ali Imran, surah keluarga Imran, wa Ali Muhammad wa Ali Imran. Ini surah Ali Imran, keluarga Imran, ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu fa amanna. Wahai Tuhan kami, bahwasanya kami, siapa dia? Orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat. Sami'na, innana sami'na, bahwasanya kami telah mendengar. Apa yang didengar? Munadiyan yunadil iman, seruan kepada beriman, seruan daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beriman. An aminu, berimanlah kamu. Fa amanna, maka kami beriman. An aminu bi rabbikum, berimanlah kamu dengan Tuhan kamu. Lalu para sahabat menjawab, fa amanna, maka kami pun beriman. Ayat 193 surah Ali Imran. Nak jelaskan di sinilah innana sami'na, bahawasanya kami telah mendengar, dua lubang telinga kami dengar, dua telinga akal kami pun dengar seruan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami memperakukan fa amanna. Baik, maka sebab itu panjang sikit kan nak habis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi mustami'. Mustami'un, istama'a yastami'u fahuwa mustami', isim fa'il. Mustami', orang yang menuntut, mendengar perkara-perkara yang baik. Orang yang menuntut untuk mendengar perkara-perkara yang baik daripada sami'a kan. Jadi masukkan sin dan ta. Istama'a yastami'u fahuwa mustami', iaitu orang yang menuntut untuk mendengar. Dengan kata lain, kita ni kena menjadi penuntut yang mendengar. Ada juga penuntut yang tak suka mendengar. Kita penuntut yang suka mendengar. Baik, sebab itu datanglah hadis riwayat Imam Ahmad
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manistama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afatun ila akhiril hadis. Sesiapa dari kalangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, yang menuntut, dirinya itu memang suka menuntut untuk mendengar, tak banyak, satu ayat daripada Al-Quran, dan kata lain, kalau boleh setiap hari telinga ni dapat mendengar satu ayat daripada Al-Quran, dituliskan baginya yang mendengar satu ayat daripada Al-Quran itu akan satu kebaikan yang akan berlipat kali ganda. Kenapa Rasulullah sabdakan begitu? Bermula dengan kita menuntut mendengar satu ayat Al-Quran. Mula-mula mendengar dengan dua lubang telinga. Setelah mendengar, kita hadap, faham apa yang didengar. Telinga, akal mula berfikir untuk mentaati apa yang didengar. Beriman dengan apa yang dengar. Dia dengar Al-Quran, maka disebut sadaqallahul azim. Dengar hadis Rasulullah, sadaqa Rasulullah. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Dia dengar, dia faham, dia insaf, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bersabda, manistama'a, sesiapa yang menuntut dengar, ila ayatin, kepada satu ayat, min kitabillah, daripada kitab Allah, yakni Al-Quran, kutibat lahu, dituliskan baginya, hasanatun, naibul fa'il tu, dituliskan baginya akan satu kebaikan, tapi bukan sembarangan. Sifat dia, naat dia, mudha'afatun, satu kebaikan yang akan ditambah-tambah. Kerana apa? Berdasarkan kepada darjat apa yang didengar. Adakah setakat dengar, seronok dengar taranum lagu tu je, habis begitu? Ataupun dengar, faham, insaf, taati, amalkan. Maksud daripada hadis sabdaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi paling tidak pun kalau kita baca kitab ini, dapat dengar satu ayat suci Al-Quran, kalau tak sembang bukan ustaz tu. Jadi kita dengar satu ayat suci Al-Quran, tengok macam mana ulama-ulama as-salafus salih menafsirkan ayat, biar kita faham. Orang kata hadam betul-betul, faham makna tersurat, makna tersirat. Maka lama sikit hari ni nak jelaskan lagi. Sebab itu dalam suratul jin, ayat pertama, ayat kedua, Qul uhiya ilayya annahu istama'ana farum minal jin faqalu sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Itu ayat pertama, sambung dengan ayat kedua suratul jin. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan, katakanlah olehmu ya Muhammad apa yang telah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada satu golongan daripada kelompok jin. Maka
apabila jin dia mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila jin dengar bacaan ayat suci Al-Quran daripada lidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna sami'na, bahawasanya kami jin kami telah dengar Qur'anan ajaba, Al-Quran itu amat menakjubkan. Itu perakuan jin. Jadi maknanya jin juga mengakui yahdi ila rusdi fa'aman nabi, dengar Al-Quran akan mendorong mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kami jin pun beriman. Wah. Ayat pertama, ayat kedua suratul jin ini sebenarnya kalau kita lihat apa yang dibahas oleh Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, sebenarnya Allah Ta'ala sindir tu. Orang Melayu kata apa? Marah apa? Anak? Marah nyamuk pakai lampu. Bukan, marah anak. Marah menantu pukul anak. Apa? Marah anak, sindir menantu. Macam lambat nak terima menantu pula. Marah anak, tapi marah anak tu sebenarnya sindir menantu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dia sindir manusia. Allah Ta'ala sindir manusia tau. Kerana apa? Jin yang kita kata dari segi martabat manusia jauh lebih ke depan daripada jin. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan Allah adalah manusia. Manusia ada teknologi ketamadunan yang lebih ke depan daripada jin yang ketinggalan. Tapi sindir manusia lah. Manusia yang diberi akal sempurna, panca indera sempurna, manusia dapat kita kata merealisasikan di alam syahadah, alam realistik, alam syahadah. Jin itu alam lain. Jadi jin pula dengar Al-Quran ajabah, terkejut, ajaib, lalu mendapat hidayah dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menyatakan bahawa perlunya kita mendengar firman-firman Allah, mendengar hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mendengar, bukan sekadar mendengar dengan dua lubang telinga, dengarlah dengan telinga akal. Telinga akal. Azanul uqul. Baiklah. Jadi Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat pada tahun 864 Hijrah, dan Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah buat kitab tafsir Al-Jalalain, menyatakan kenapa ya jin menyatakan Quranan ajaba. Kami dengar Al-Quran itu sungguh menakjubkan, terkejut, kerana jin ini memahami makna tersurat dan makna tersirat daripada Al-Quran. Umur jin ni panjang, 800 tahun. Pengalaman dia banyak. Jadi apabila dia mendengar Al-Quran, dia terkejut. Al-Quran akan menceritakan, mendahului mereka. Macam kita umur berapa tahun aja, jin 800 tahun, 700 tahun usia umur dia. Macam-macam wabak disaksikan, bukan coronavirus saja.
Kita baru sekali dapat coronavirus dan namanya pun wabak huru-hara hidup. Nak jelaskan di sini. Maka bagi jin itu terkejut, menakjubkan mendengar Al-Quran. Menunjukkan Al-Quran itu mukjizat. Tapi kita tak dengar tak merasakan pun Al-Quran itu mukjizat. Kerana mendengar di dua lubang telinga je. Sekadar kita memahami tak orang penterjemahan. Tak menghayati, tak faham makna tersurat. Kerana apa? Kata Asy-Syaikh dalam kitab Al-Jalalain menyatakan Al-Quran itu yang menakjubkan itu kathiru ma'aniha. Kerana terlalu banyak makna-makna tersurat dan tersirat. Meletakkan Al-Quran itu adalah mukjizat maknawi, mukjizat pada maknanya. Al-Quran bukan mukjizat hissi, mukjizat maknawi. Wallahu a'lam bisawab. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.